boleh seseorang yang dalam keadaan berjunub membaca Al-Quran walaupun keseluruhannya, walaupun 30 juzuk sekalipun, tapi dengan niat zikir. Macam mana? Baca. Ya, saja aku baca Al-Quran dengan niat zikir. Maka di sisi Imam Syahabuddin Ar-Ramli, ulama besar mazhab Syafi'i, dia kata boleh walaupun 30 juzuk Al-Quran. Dan pandangan ini disokong oleh sebahagian ulama-ulama mutaakhirin yang menyokong pandangan ini, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau macam tu dia kata, ustaz tak ada beza lah ustaz, niat baca Al-Quran dengan niat zikir sama aja. Tak sama, dia berbeza. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah. Pada malam yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul dan berhimpun untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis ilmu, majlis yang Allah turunkan rahmat. Dalam sepotong hadis yang diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu." Yang bermaksud tidak berhimpun sekelompok manusia di dalam rumah Allah dalam keadaan mereka membaca Al-Quran dan menuntut ilmu, melainkan diturunkan ke atas mereka ketenangan. Mereka dilimpahi dengan rahmat yang luas dan mereka juga dikelilingi oleh para malaikat dan nama-nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. 4 kelebihan ini, tuan-tuan, bagi mereka yang berada dalam satu majlis, sama ada majlis zikir yang mana kita mengingati Allah dengan bacaan Al-Quran, ataupun kita mengingati Allah dengan zikir-zikir seperti bacaan Yasin, bacaan tahlil. Ini termasuk juga dalam fadilat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan begitu juga majlis ilmu, yatadarasuna bainahum, mempelajari ilmu di dalam rumah Allah. Maka Allah berikan ketenangan. Hati yang gundah gulana, Allah Subhanahu wa ta'ala akan beri ketenangan untuk menenangkan hatinya. Kedua, Allah kurniakan rahmat yang luas kerana dia menghadirkan dalam majlis ilmu. Kasih sayang Allah limpahi kepada mereka yang hadir. Dan ketiga, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Cuma kita tak nampak malaikat duduk keliling kita mendoakan kita. Dalam riwayat lain, malaikat datang untuk mendoakan kita. Dia duduk sini dengar majlis ilmu dan mendoakan kita, mendoakan pengampunan dan juga mendoakan barakah dan rahmat daripada Allah. Dan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, iaitu nama orang yang hadir dalam majlis ilmu
namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat sebagai satu kemuliaan dan kehormatan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini kita bersambung pengajian ringkasan Sahih Muslim, yang mana kita dah masuk pada bab perbincangan yang dinamakan sebagai bab mandi. Bab mandi yang dinyatakan dalam hadis tentang hadis-hadis berkaitan dengan mandi junub. Dan hadis yang kita bincangkan yang lalu iaitu riwayat daripada Imam Muslim yang menceritakan bahawa satu hari Nabi keluar berjalan-jalan di sekitar Madinah. Tiba-tiba Nabi tersempak dengan Abu Hurairah dalam satu lorong ataupun satu jalan. Jadi bila Abu Hurairah dia nampak Nabi dekat lorong itu, tak sempat nak mendekat, dia pun melarikan diri. Dia melarikan diri, dia balik, dia pun mandi. Lepas mandi dia datang balik jumpa Nabi SAW. Dia rasa macam bersalah pula. Bersalah pasal apa? Sebab sepatutnya dia datang jumpa Nabi, tapi dia lari daripada Nabi. Dia datang jumpa Nabi, maka Nabi SAW bertanya, "Wahai Abu Hurairah, tadi engkau pergi mana? Kita terserempak tadi, tiba-tiba hilang, pergi mana?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Aku berjunub wahai Rasulullah, dan aku tak suka nak bertemu dengan kau, nak bersalam atau bercakap dengan Nabi ketika dalam keadaan berjunub." Lalu Nabi SAW menyatakan, "Subhanallah." Nabi rasa takjub. Maka rasa takjub ini, maka Nabi pun sebut Subhanallah. Macam kita lah Masya Allah, kita sebut Allahu Akbar bila terkejut kan. Maka Nabi takjub dengan apa yang disangkakan oleh Abu Hurairah. Maka Nabi kata, "Subhanallah, innal mu'mina la yanjus." Sesungguhnya orang mukmin itu tidak bernajis. Iaitu Nabi SAW membetulkan salah faham Abu Hurairah yang menyatakan ataupun menyangka orang yang berjunub ni kotor. Sedangkan itu bukan maksud sebenar. Dalam erti kata, konsep berjunub di sisi Islam bukan seperti mana yang disangkakan. Berjunub ni bukanlah bernajis. Berjunub ni bukanlah tak boleh duduk sama. Berjunub ni bukanlah bermakna tak boleh bersalaman, tak boleh makan semeja, tak boleh kongsi lauk. Tidak. Berjunub dimaksud di sini adalah jauh daripada ibadah. Dia tak boleh beribadat selagi mana dia tak mandi wajib. Kalau orang perempuan selagi mana dia timpa haid, selagi itulah dia tak boleh mandi wajib. Kalau dah bersih ataupun dah berhenti darah tu pun still tak boleh nak melakukan ibadah, tetapi dia kena mandi dulu. Dan tak semua ibadah tak boleh. Ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Dia sebenarnya lagi banyak boleh daripada tak boleh. Yang tak boleh beberapa ibadah saja tuan-tuan. Tapi bab berzikir tak ada masalah. Tapi kalau orang berjunub ni, pertama memang tak boleh solat, tak boleh membaca Al-Quran, tak boleh nak bertawaf. Tapi berzikir boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Mendengar bacaan Al-Quran pun tak ada masalah, memang ada hadis. Dan beberapa lagi ibadah-ibadah yang dibenarkan. Jadi itulah Nabi SAW sebut orang beriman ini bukanlah berjunub. Jadi berdasarkan hadis ini tuan-tuan, beberapa fiqh yang dikeluarkan ataupun beberapa hukum fiqh yang dikeluarkan oleh para ulama. Pertama, boleh kalau kita nak tangguh mandi junub. Macam Abu Hurairah, dia pagi tu dia dengan isteri dia berjunub. Maka boleh tak kita nak tangguhkan mandi junub tu, tengah hari pun nak mandi? Memang tak boleh, tak ada masalah lah. Urusan tu tidak menjadi masalah sebab perbuatan Abu Hurairah ini dia tidak mendapat tentangan daripada Nabi. Nabi pun tak tegur dia, Nabi pun tak marah dia kenapa hang mandi lambat. Tak ada lah. Tapi Nabi okey je, Nabi senyap je, lantak dia lah. Nak mandi awal ke nak mandi lambat ke. Cuma kalau tiba masa yang menjadi wajib apabila waktu solat hampir habis. Dia mandi pagi tadi, dia berjunub, duk tangguh tengah hari tak mandi lagi. Zuhur dah masuk tak mandi-mandi lagi. Pukul 2, pukul 3 tak mandi lagi.
Pukul 4 dah tak mandi lagi, asar masuk 4.20, tak mandi lagi. Dia kalau dah start kira macam 4.10, 4 ya, 4-5 minit tu kalau tak mandi tu berdosa haram. Sebab apa? Boleh terjebak dengan perbuatan meninggalkan solat. Takkan nak mandi 4 suku mandi pun dah 10 minit. Baru nak nak lap badan dengan tuala dah habis waktu dah. Dia sampai ke tahap macam tu. Selagi mana sampai tidak tahap tempoh yang mencukupi, selagi mana waktu dia mandi tu ditangguhkan, yang mana selepas mandi tu masih lagi berbaki waktu untuk dia menunaikan solat sepenuhnya di dalam waktunya, maka hukumnya tidak bermasalah, hukumnya boleh ditangguhkan. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang jasad manusia ni bukan najis. Jasad manusia bukan najis, tak seperti binatang. Binatang kalau dia mati, bangkai dia tu najis. Kalau kita nampak dalam bali kita tiba-tiba ada bangkai tikus, automatik air tu air mutanajis. Dia tak macam air dua kolah. Dua kolah ni ada hukum tertentu, ada perbincangan tertentu. Jadi air yang kurang 2 kolah ni jatuh di dalamnya najis, maka automatik air itu menjadi mutanajis, haram untuk kita ambil manfaat walaupun tak berubah sifat sekalipun, ya. Jadi jasad manusia ni tidak dikira sebagai najis. Jadi dalam hadis disebut orang beriman tidak bernajis. Jadi dari segi sudut Allah memuliakan manusia. Dan menurut ulama-ulama juga, kalau bangkai binatang tu najis, jasad manusia yang dah mati juga tidak bernajis, termasuklah orang bukan Islam sekalipun. Ya, jadi orang bukan Islam, tubuh badannya juga tidak dikira sebagai najis atas sebab kemuliaan yang Allah berikan kepada anak-anak Adam. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang lain. Ya. Babu zikrillah azza wa jalla ala kulli ahyan. Bab memperingati Allah, berzikir kepada Allah azza wa jalla pada setiap waktu. Ya, baik. Dalam hadis ini Imam Nawawi meletakkan bab babu zikrillah taala fi hali janabati wa ghairiha. Maksudnya bab berzikir kepada Allah dalam keadaan berjunub dan selain daripadanya. Ni hadis. Maksudnya hadis yang kita nak baca ni tentang sebagai dalil yang digunakan oleh para ulama bahawa apabila seseorang berada dalam keadaan junub, sama ada di tempoh haid, nifas ataupun keluar air mani, tak semua ibadah terhalang. Baik, hadisnya pendek saja tuan-tuan. Ini disebut Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati Allah, berzikir, mengingati Allah pada setiap masanya. Pendek saja hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, yang mana Sayyidah Aisyah mengatakan bahawa Nabi ini setiap masa tak pernah putus berzikir. Hidup Nabi tak pernah putus berzikir, setiap masa, ala kulli ahyanih, pagi, siang, malam, petang, dan bila-bila masa, pergi berperang, pergi berjalan, ketika iktikaf, ketika makan, ketika tidur. Tidur pun Nabi berzikir. Macam mana dia kata berzikir pun boleh tidur, tidur pun boleh berzikir. Sebab ini kelebihan yang ada pada Nabi SAW yang tak ada pada manusia lain. Yang mana kelebihan Nabi ini, ketika tidur Nabi boleh berzikir, hati Nabi boleh berzikir. Dalam hadis yang diriwayatkan, Nabi SAW bersabda, tanamu aynaya wala yanamu qalbi. Nabi kata, sesungguhnya yang tidur mataku tetapi hatiku tidak tidur.
Bila orang tanya kita tak boleh pula. Kita lain, kita manusia biasa, kita bukan insan istimewa seperti para nabi dan rasul. Dalam riwayat lain Nabi SAW sebut, nahnu ma'asyirul anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Nabi SAW sebut, kami para nabi dan rasul ini bahawa bila tidur mata-mata kami sahaja yang tidur, tetapi hati-hati kami tidak tidur. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, para nabi dan rasul adalah insan yang dimuliakan oleh Allah dan diberi kelebihan, dan mereka sebagai satu role model. Dan sudah tentulah nabi yang dilantik itu terbaik dari segi sudut akhlaknya, dan begitu juga dari segi sudut bentuk tubuh badannya, begitu juga terbaik dari segi sudut ketakwaan. Jadi ketakwaan Nabi ni, tak kira Nabi mana sekalipun, dia mesti yang terbaik. Dan sedangkan umat-umatnya tidak ada yang terbaik di kalangan mereka untuk mengatasi para Nabi dari segi sudut ibadah. Jadi kelebihan yang Allah beri ni tuan-tuan, Nabi ketika bila mana saja sekalipun Nabi SAW berzikir. Bahkan Imam Nawawi sebut berdasarkan hadis ini juga, ya, secara jelas, secara zahir, ketika berjunub pun Nabi SAW berzikir. Sebab apa ada masa Nabi berjunub? Pasal apa Nabi berjunub? Sudah tentu Nabi bersama dengan isteri baginda. Jadi selepas Nabi dengan isteri baginda, Nabi akan berjunub. Jadi mesti ada gap, ada masa yang memang Nabi berjunub. Dan disebut dalam hadis, Sayyidah Aisyah mengatakan, Nabi apabila berjunub pada waktu malam, iaitu selepas bersama dengan isterinya, ada kala Nabi terus mandi, dan ada kala Nabi tak mandi, Nabi tidur terus. Tapi sebelum tidur Nabi berwuduk. Berwuduk bukan wuduk untuk mengangkat hadas, tapi berwuduk seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini. Jadi dalam tempoh tu, kalau malam tu sampai pagi tu berjunub, lamalah, berjam-jam. Jadi waktu tempoh berjunub tu, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini, Nabi berzikir sentiasa setiap masa, hatta ketika tidur sekalipun. Dan Imam Nawawi kata, hatta ketika Nabi tidur dalam keadaan berjunub pun Nabi SAW berzikir. Berzikir dalam hatilah, ya. Hatta ketika dalam tandas ke, tapi dalam tandas memang jelas ijma' ulama' tak boleh kita nak sebut nama Allah di dalam tandas, tak boleh kita zikir subhanallah, ya. Tetapi dalam hati. Sebab itu biasa orang tanya, dia kata, Ustaz, kita ni masuk tandas disunatkan baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tapi bila kita dah masuk ni, Allah terlupa pula nak baca. Apakah tindakan yang terbaik kita boleh buat? Kita baca dalam hatilah. Di afdaliyah kita baca secara luaran mulut. Kita baca sampai kita boleh dengar dekat telinga kita sendiri. Tapi kalau kita terlupa, dah masuk jejak hati kita di dalam tandas, kita nak baca doa tak boleh, sebab ada perkataan Allah, Allahumma. Allahumma ni ya Allah. Allahumma ataupun ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada syaitan-syaitan jantan dan syaitan-syaitan betina. Jadi ini jelas kita nampak sebagai satu adab untuk menjaga nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdasarkan hadis ini juga, Imam Nawawi sebut, boleh kalau kita nak berzikir di dalam hati. Tetapi dari segi sudut ganjaran dia cukup berbeza. Ganjaran cukup berbeza. Yang berzikir di dalam hati pahalanya ada, tetapi lebih besar pahala kalau dia berzikir dengan mulut dan lidahnya. Itu yang muktamad, itu yang memang kalau kita lihat yang dituntut. Tapi kalau dah masuk tandas tu, nak baca doa macam mana? Mana boleh baca terang-terangan sebab ada nama Allah. Maka kita bacalah doa juga supaya Allah melindungi kita, dengan harapan kita berada dalam tandas Allah lindungi kita, maka kita bacalah doa di dalam hati. Jadi berdasarkan perbincangan kita tadi juga, bahawa boleh kita nak berzikir dalam keadaan berjunub. Jadi samalah kalau kita lihat orang wanita apabila ditimpa haid dan nifas, jadi dia nak beribadah macam mana? Dia berzikir, dia pegang tasbih, dia berzikir. Zikirlah 1000 kali dalam keadaan haid, tidak menjadi masalah. Sebab apa? Ada dalil yang jelas boleh kita berzikir. Cuma perbincangan tentang hukum membaca Al-Quran bagi orang yang berjunub. Jadi ini disebutkan tentang
pandangan ulama. Ulama ada berbeza pandangan. Majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan orang berjunub tak boleh baca Al-Quran, hukumnya adalah haram. Hukumnya tidak dibenarkan. Cuma mazhab Maliki dia berbeza pandangan sedikit dengan majoriti ulama. Dia kata boleh baca Al-Quran bagi wanita yang berada dalam keadaan haid. Jadi bagaimana situasi ya? Kita faham memang kita dekat Malaysia ni biasa beramal dengan mazhab Syafi'i, dan kita tahu mazhab Syafi'i seperti mazhab jumhur ataupun majoriti mazhab yang katakan tak boleh baca Al-Quran. Jadi beberapa situasi kita kena lihat, ada sebahagian orang wanita dia memang perlu membaca Al-Quran disebabkan tanggungjawab. Terutamanya apa? Terutama kalau guru-guru ataupun ustazah-ustazah yang kerja dia berkhidmat pada masyarakat, di samping itu juga mata pencariannya adalah mengajar Al-Quran. Bayangkan 7 hari dia tak mengajar Al-Quran. Nak kalau dia mengajar Al-Quran tu bayar ikut hari. Tak apalah, bayaran tu ada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia ada sos yang lain. Tetapi dari segi sudut perbincangan yang lain ni tuan-tuan, 7 hari itu macam mana anak-anak ya di bawah didikannya tak mengulang kaji Al-Quran. Budak-budak seronok tak mengaji, tak ada mengaji, balik rumah main basikal, dia seronok lah kan. Tapi mak bapak kita ni 7 hari tak mengaji ni, tak boleh ni. Nak progress anak kita ni zaman sekarang, budak-budak ramai tak reti baca Al-Quran. Kalau kita buat survey dekat sekolah menengah, sekolah rendah jangan, sekolah menengah tu, kalau kita pergi dekat ni, tak tahulah, wallahu alam, masih ramai yang tak reti baca Al-Quran. Jadi begitu juga selain daripada ustazah-ustazah yang mengajar Al-Quran, sudah tentu kalau dia ni belum monopos, ada tiba waktu dia memang kena haid. Dan selain itu ada juga wanita-wanita yang memang dia bertanggungjawab menjaga hafazannya. Contoh hafizah makin ramai alhamdulillah. Jadi hafizah ni dia kena menjaga Al-Quran. Bayangkan 7 hari tak mengulang hafalan, boleh lupa, jangan main-main. Ya. Jadi nak hafal Al-Quran ni dia kena, nak hafal ni senang, pengalaman kita sendiri, kita hafal Al-Quran memang senang, tapi nak kasih lekat tu bukan senang. 1 hari tu boleh hafal 1 muka, 1 hari habis 1 muka kita hafal. Ya. Ada sekali tu bila nak exam masa kat Mesir tu, boleh hafal 1 hari 5 buku surat. Ya, besok lupa dah. Kalau tak mengulang, dia kena mengulang sampai ayat suci Al-Quran tu sebati dengan jiwa dia. Sampai macam dia baca Al-Quran tu macam baca Al-Fatihah, macam 3 kul. You pusing macam mana sekalipun dia takkan lupa. You baca macam mana sekalipun, dia tengok TV, dia takkan lupa. Dia nak jadi macam tu lah. Dia kena buat ulangan sampai bertahun-tahun. Ini jenis Al-Hafiz, Al-Hafizah yang memang kita kata gigih lah. Gigih. Ya. Jadi dia baca Al-Quran tu macam baca Fatihah, macam 3 kul. Tapi kuliah ayyuhal kafirun dia susah sikit. Dia boleh confuse. Kadang-kadang tu nak mati kat mana. tak jumpa jalan apa, jalan penutup tu. Dia confuse 2 ayat yang berulang. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hal ini biasanya memang orang akan pakai mazhab Maliki lah. Mazhab Maliki membenarkan untuk membaca Al-Quran bagi orang yang dalam keadaan haid. Ya, tapi sebenarnya kalau pengalaman saya belajar dulu, guru-guru kami lah yang mengajar fiqh mazhab Syafi'i ni, dia gunakan pendekatan yang lain. Dia kata sebenarnya kalau kita duduk dalam sebenarnya silibus fiqh mazhab Syafi'i itu ada jalan penyelesaian. Dalam mazhab Syafi'i dia membezakan antara bacaan Al-Quran dengan niat Al-Quran dengan bacaan Al-Quran dengan niat zikir. Jadi dia ada beberapa jenis tuan-tuan. Ada 3 jenis bacaan Al-Quran ni. Kena ingat betul-betul. Pertama, dia baca Al-Quran dengan niat bacaan Al-Quran. Kedua, orang tu dia baca Al-Quran dengan niat zikir. Nanti saya terangkan perbezaannya. Dan ketiga, secara mutlak dia tak jejas, dia tak niat pun untuk Al-Quran ke ataupun untuk zikir. Dia secara mutlak. Ini biasa kita buat lah yang ketiga ni. Jaranglah kita, okey aku baca Al-Quran, niat Al-Quran, jarang. Tapi biasa yang nombor 3 ni kita buat. Ya. Baik.
Jadi ulama mazhab Syafi'i dia separate, dia membezakan 3 cara ni. Pertama, membaca Al-Quran secara mutlak. Kita pun tak adalah nawaitul qira'atul Quran bi niyatil qira'ah, tak pernah, atau saja aku baca Al-Quran dengan niat baca Al-Quran. Tak pernahlah kita buat. Biasa secara mutlak. Ya. Tetapi hakikatnya memang kita nak baca Al-Quran. Baik, kedua, jenis bacaan Al-Quran memang si pembaca tu berniat untuk niat baca Al-Quran. Itu kedua. Dan ketiga, pembaca tu memang berniat bukan nak baca Al-Quran tetapi niat berzikir. Baik, apa bezanya tuan-tuan? Ya. Yang pertama, secara mutlak, secara kebiasaan memang niat kita baca Al-Quran. Macam tuan-tuan baca di bulan Ramadan, buka je Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Memang niat kita baca, walaupun kita tak pasakkan niat dalam hati, tapi kebiasaannya memang itu niat kita untuk membaca Al-Quran. Ya. Tapi bezaan baca Al-Quran dengan zikir, sebagai contoh, macam mana kita nak tahu kita tu baca Al-Quran dengan zikir? Tuan-tuan naik kereta baca doa apa tuan-tuan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa naik kenderaan. Tapi tuan-tuan, itu diambil 100% daripada ayat suci Al-Quran. Tak percaya boleh buka Al-Quran. Saya lupa surah apa tuan-tuan. Memang exactly itulah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu exactly sebiji kita ambil daripada Al-Quran. Tapi kita baca tu ketika naik kenderaan, itu bukan dikira membaca Al-Quran tetapi membaca doa atau zikir. Nampak? Baik. Contoh, kita lepas sembahyang, imam baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ni semua doa tuan-tuan, semua dipetik daripada Al-Quran. Exactly sebiji, tak berubah satu patah huruf pun tak ada. Ya. Tapi bila kita adaptasi dalam bentuk doa, dia automatik jadi zikir, dia bukan baca Al-Quran. Itu beza dia. Ya. Jadi ulama membezakan, kalau niat membaca Al-Quran, maka orang yang dalam keadaan berjunub, dia diharamkan, tak boleh. Ataupun dia berniat mutlak. Buka Al-Quran Ramadan, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, mutlak pun tak boleh. Sebab kebiasaan secara mutlak memang kita niat untuk membaca Al-Quran. Tetapi kalau wanita dalam keadaan haid, ataupun adalah abang haji ni dalam keadaan haid tu, nak kena pergi kedai, nak beli susu ke nak beli apa, ke tak sempat mandi, dia pun naik kenderaan lah. Naik kenderaan, dia pun baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin, dalam keadaan berjunub tu. Ataupun ada kakak ni dalam keadaan haid nak pergi pejabat, dia pun start enjin kereta dia, okey, pun Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dalam keadaan haid ni, bang haji tu pun nak pergi kedai tu dalam keadaan haid, tapi baca Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Tapi ulama mazhab Syafi'i kata boleh, tak ada masalah, no problem. Pasal apa? Sebab bacaan Subhanalladzi Rabbana atina fid dunya Rabbana la tuzigh qulubana, ini semua doa asal daripada Al-Quran, tetapi boleh ditukar kepada niat membaca zikir. Doa tu zikir lah, sama lah. Doa tu part of zikir. Zikir ni luas. Zikir ni sembahyang, ya, solat apa, tapi baca doa pun termasuk bab zikir. Jadi di sini tuan-tuan, apabila seseorang itu dalam mazhab Syafi'i dia berniat membaca Al-Quran dengan niat zikir, maka diharuskan walaupun dalam keadaan berjunub sekalipun, walaupun dalam keadaan haid sekalipun, dibenarkan. Jadi sebab itulah kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i, fatwa daripada Imam Syahabuddin Ar-Ramli, dia fatwa, ataupun sebahagian daripada ulama-ulama mutaakhir mazhab Syafi'i, dia kata boleh seseorang yang dalam keadaan berjunub membaca Al-Quran walaupun keseluruhannya, walaupun 30 juzuk sekalipun, tapi dengan niat zikir.
Macam mana? Baca. Ya, saja aku baca Al-Quran dengan niat zikir. Maka di sisi Imam Syahabuddin Ar-Ramli, ulama besar mazhab Syafi'i, dia kata boleh walaupun 30 juzuk Al-Quran. Dan pandangan ini disokong oleh sebahagian ulama-ulama mutaakhirin yang menyokong pandangan ini, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau macam tu dia kata, ustaz tak ada beza lah ustaz, niat baca Al-Quran dengan niat zikir sama aja. Tak sama, dia berbeza. Orang yang baca Al-Quran, niat baca Al-Quran ataupun mutlak, berbeza dengan orang yang baca Al-Quran dengan niat zikir. Pertama, beza dia apa? Dari segi sudut pahala. Kalau baca Al-Quran dengan niat Al-Quran ataupun secara mutlak, maka hukumnya pahalanya besar. Kan Nabi kata, satu huruf bersamaan dengan 10 pahala. Kalau 3 huruf, 30 pahala. Alif, lam, mim bukan satu huruf. Nabi kata, alif wan harf, lamun harf, mim itulah harf. Jadi 30. Itu baca Al-Quran, niat bacaan Al-Quran ataupun secara mutlak. Manakala kalau kita baca Al-Quran secara zikir, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, maka insya-Allah akan dicatat pahala zikir, bukan pahala baca Al-Quran. Pahala baca doa. Pahala dapat pahala, tapi tak sebesarlah membaca Al-Quran. Al-Quran ni special. Dia ada special treatmentnya. Bacaan pun special, pahalanya pun special. Ya, samalah macam tadi kan. Ya, kalau kita kata wanita dalam keadaan haid, dia tak boleh nak baca Al-Quran tapi berzikir. Berdoa boleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini dalam Al-Quran ni. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini semua doa dalam Al-Quran. Ya, tapi wanita dalam haid boleh baca asalkan dengan niat zikir. Tapi dia baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, ini dia tak dapat pahala baca Al-Quran tetapi dapat pahala baca zikir. Itu beza. Itu yang pertama, beza baca Al-Quran dengan niat Al-Quran dengan beza baca Al-Quran dengan niat zikir. Yang kedua, perbezaannya apa? Dari segi sudut hukum tajwid. Kalau tajwid ni tuan-tuan, orang baca Al-Quran niat secara mutlak ataupun secara niat baca Al-Quran, ya, dia baca Al-Quran dengan niat baca Al-Quran, dia wajib jaga hukum-hukum tajwid semampunya, apa yang dia tahu. Dia kena jaga matnya, dia kena jaga makhraj hurufnya, dia kena elakkan supaya tidak berlakunya perubahan makna. Dia kena jaga benda-benda macam tu. Jangan sampai berubah, jangan sampai lari makna dan sebagainya. Ya, kalau dia niat baca Al-Quran dan dia tahu tajwid, dia langgar tajwid, berdosa. Hukumnya haram dan berdosa. Ini kalau baca Al-Quran dengan niat baca Al-Quran ataupun secara mutlak. Manakala baca Al-Quran dengan niat zikir, tidak diwajibkan kita untuk menjaga hukum tajwid. Tuan-tuan macam mana naik kereta baca doa tu? Ada bertaranum ke? Subhanalladzi bila nak berjalannya? Bila nak berjalan bang? Nak taranum tu. Baca macam biasa cukup lah. Ya tak? Jadi kita biasa naik Al-Quran kan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tak ada tajwid. Mad asli pun tak ada tuan-tuan. Mad asli pun tak ada. Ya. Jadi sebab kita niat untuk bacaan doa ataupun zikir, maka tidak diwajibkan untuk kita jaga tajwid. Sama jugalah tadi macam saya baca khutbah tadi dekat Taman Maluri. Kita baca Al-Quran tu tidak ada taranum, dan kita baca Al-Quran tu dalam keadaan biasa saja. Tajwid pun kita tak jaga sangat. Ustaz, kita baca untuk mau'izah, untuk tausiah, untuk memperingati. Kita baca Al-Quran tu bukan untuk baca Al-Quran, tapi niat untuk memperingati orang supaya dengan ayat ini mereka mendapat pengajaran dan isi kandungan Al-Quran. Dia berbeza. Jadi sebab itulah macam saya dulu belajar dekat Mesir tuan-tuan, guru-guru kami dia kata, ya, yang hafal Al-Quran ni paling kurang hafal Al-Quran satu hari 5 juzuk. 5 juzuk kena habiskan. Kita bayangkan dengan belajarnya, dengan macam-macam kerja, dengan assignmentnya, dengan macam-macam lah tuan-tuan, nak memasaknya dan sebagainya.
Jadi kita nak cari masa tu, dan satu hari nak habiskan 5 juzuk tu bukan senang. Kita nak baca satu hari 1 juzuk pun bukan senang, kan? Tapi kata disiplin, kalau kita nak jadikan Al-Quran tu melekat dekat minda kita ni, macam kita baca Al-Fatihah, satu hari 5 juzuk, dia kata 6 hari khatam, tapi baca dia laju. Dia punya laju tu memang laju. Kalau tengok dekat Arab-Arab ni, dekat mana-mana negara ni, kalau di sistem mengulang Al-Quran ni memang laju, memang langgar tajwid. Tapi bila kata Syekh kami baca mengulang hafalan ni dengan bacaan laju ni, tak berdosa ke langgar tajwid. Dia kata kamu niat baca Al-Quran dengan niat zikir. Kalau baca Al-Quran sahaja aku baca Al-Quran dengan niat zikir, kamu boleh langgar tajwid. Sebab tu kalau yang hafiz-hafiz ni hafal dia mengulang Al-Quran macam mana, ya? Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu bashiril mu'minina alladhina amilus solihati anna lahum ajran hasanan makithina fiha abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kabura kalimatan takhruju min afwahihim macam tu, laju. Dia seorang je faham. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi, ya, macam tu, laju. Itu memanglah kalau kata dalam 1 jam boleh habis 5 juzuk. Hari-hari macam tu tuan, hari-hari. Saya tak ada lah tuan, saya pemalas kan. Dengan orang tu memang Bismillahirrahmanirrahim, ya Yasinul Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, laju. Memang tajwid tak ada, makhraj tak ada, tapi Syekh kata dengan syarat kamu baca Al-Quran dengan niat zikir. Jadi tak wajib nak jaga tajwid. Boleh langgar macam tu saja, tapi ini masalah lah tuan-tuan. Ya, kalau nak betul-betul lekat, dia kena ulang. Kalau satu hari 1 juzuk tak jadi, nak jaga 30 juzuk, kan? Jadi jenis yang tak mengulang ni tuan-tuan, kadang-kadang bila kita jemput Al-Hafiz jadi imam, dia pun buka Al-Quran kat depan. Apa cerita dia kata, ya? Kita duk jemput-jemput kata entah ni tempat saya lah, gitu. Tak, nama Al-Hafiz, buanglah Al-Hafiz tu. Tak apa nak ingat lah ustaz. Buat malu aja. Ulanglah hafalan tu. Ni panggil Al-Hafiz adalah buka Al-Quran besar. Baik aku baca. Baik imam biasa baca kan. Habis duk surau jemput orang. Lalas tak hafal sendiri. Kita nak biar ada feel lah baca Al-Quran. Jadi Al-Hafiz ni ramai sekarang ni, bukan semua lah. Ramai yang bawa title saja. Tapi suruh ke depan tak ingat. Tak mengulang. Jadi itulah kaedah-kaedah yang digunakan oleh para ulama yang memang dia lajukan bacaan. Jadi hukumnya begitu. Baik, bila kita dah tahu dah situasi niat baca Al-Quran dengan niat zikir, dengan niat membaca Al-Quran berbeza, maka sebab itulah guru-guru kami kata sebenarnya kalau ustazah-ustazah ni bila nak mengajar Al-Quran dalam keadaan haid, tak perlu nak pakai mazhab Maliki pun, mazhab Syafi'i pun boleh dah. Dalam mazhab Syafi'i pun menyelesaikan masalah, iaitu dengan niat baca zikir. Jadi boleh mengajar, dia baca Al-Quran, dia kata okey aku nak mengajar Al-Quran anak muridku, aku niat baca Al-Quran dengan niat zikir. Bismillah anak murid, Bismillahirrahmanirrahim, ya, qul ya ayyuhal kafirun, anak murid ikut kan, ya. Tapi dia tak boleh pegang Al-Quran lah. Tapi mungkin dia boleh pegang handset tak ada masalah, iPad ke apa, itu tidak menjadi masalah. Sebab dia bahkan ulama kata Syekh Ali Jumaah, dia kata kalau iPad tu kita nak pegang pun boleh tulisan. Sebab apa? Yang keluar tu tulisan tu kita pegang, bukan pegang helaian, kita pegang dia punya kaca tu. Tulisan tu dia lain. Nampak? Macam tu sekali lah, mudah lah sebenarnya kan, mudah sebenarnya kalau hafizah dalam keadaan haid dia nak mengulang Al-Quran, dia boleh pegang iPad ke handset, boleh pegang macam tu, baca laju Bismillahirrahmanirrahim, laju. Niat zikir. Jadi inilah fatwa yang difatwakan oleh Imam Syahabuddin Ar-Ramli yang boleh kita gunakan. Jadi darurat. Tapi kalau yang bukan hafizah, bukan ustazah yang nak mengajar, tak perlulah sampai dia nak kena baca Al-Quran juga walaupun dalam keadaan haid. Tak perlulah, tapi ini atas dasar keperluan yang terdesak. Macam ustazah yang mengajar dekat kafar ke mengajar dekat sekolah kebangsaan, sekolah menengah atau apa-apa sekalipun, sudah menjadi kewajipannya mendidik umat dan anak-anak, maka dia memerlukan pandangan yang mengatakan boleh. Ya, begitu juga hafizah yang perlu menjaga Al-Quran, ya penat pergi belajar bertahun-tahun, mak bapak habis duit hantar hafiz tapi tak mengulang, tak hafal pun rugi juga, maka dibenarkan menurut tuntutan
ya, pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri untuk menyelesaikan masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita habis pada hadis ini, kita masuk pada hadis yang lain. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala'i fa utiya bi ta'amin fa dzakaru lahu al-wudu'a fa qala uridu an usalliya afa atawadda'a. Dalam bab ini hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas meriwayatkan, disebutkan bahawa Nabi SAW keluar daripada tandas, maka Nabi dibawakan makanan di hadapan baginda. Maka para sahabat bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, adakah Rasulullah nak ambil wuduk dulu sebelum makan? Jadi lepas keluar tandas, Nabi pun dijemput, Nabi diberi makanan, dijamu oleh para sahabat. Jadi Nabi pun nak makan. Sebelum Nabi nak makan, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah tuan nak ambil wuduk sebelum makan? Maka Nabi mengatakan, uridu an usalliya afa atawadda. Fa atawadda, Nabi kata, kalau aku nak salat, barulah aku berwuduk. Ya. Jadi Nabi terangkan pada para sahabat bahawa wuduk ni adalah untuk ibadah, maka benda-benda yang lain tidak memerlukan wuduk. Jadi Imam Nawawi dalam hadis ni dia sebut bahawa jawazu aklil muhdisi at-ta'ama. Maksudnya orang yang berada dalam keadaan berhadas boleh memakan, hatta dalam keadaan berjunub sekalipun. Ya. Dalam keadaan berjunub selepas dengan isteri, lapar pula. Ya. Isteri nak mandi, tak payah mandi, buat nasi goreng dululah. Buat nasi goreng leceh, nak kena potong bawang. Maggi menjadilah, masak Maggi. Makan Maggi dalam keadaan berjunub tu, tidak menjadi masalah, dibolehkan. Ya. Imam Nawawi kata wa annahu la karahata fi dzalika. Ini menunjukkan bahawa Imam Nawawi mengkritik pandangan mengatakan kalau makan dalam keadaan berhadas hukumnya makruh. Dia kata bukan makruh sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam makan makanan dalam keadaan Nabi itu berhadas. Ya. Baik. Dan begitu juga wa annal wudu'a laisa 'alal fawri. Sesungguhnya wuduk itu tidaklah diwajibkan secara secepat mungkin. Dia wuduk ini wajib apabila kita nak solat. Sama juga konsepnya tadi kita bincangkan tentang mandi junub. Mandi junub tu taklah wajib kita buat secepat mungkin, tapi bila nak solat tu yang jadi wajib. Ataupun bila waktu dah nak habis, barulah jadi wajib. Kalau tidak, boleh ditangguhkan, tak wajib untuk mandi junub secepat mungkin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan boleh kalau kita nak makan tanpa berwuduk. Jadi wuduk ini untuk berzikir, wuduk ini untuk solat, wuduk ini untuk kita kata makan, ya, ataupun berzikir pun disunatkan juga, walaupun bukan pegang Al-Quran, walaupun bukan kita baca Al-Quran, nak berzikir duduk bersila subhanallah 1000 kali pun kita disunatkan berwuduk. Dan hadis ini kita dah bincangkan, ini lebih afdal. Sama juga kalau orang nak baca Al-Quran, hafiz dengan hafizah, dia tak pegang Al-Quran, dia mengulang hafalan Al-Quran dia. Ya, adakah wajib berwuduk? Tak wajib berwuduk. Baca Al-Quran tak wajib berwuduk, tetapi lebih afdal kalau berwuduk itu lebih diutamakan, dan itu lebih yang dituntut, ataupun lebih menepati sunnah Nabi SAW. Ya. Baik, kita bagi laluan azan sebelum kita teruskan insya-Allah. Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita sebut tentang bagaimana ya adab berzikir. Adab kita berzikir ni dia luas-luas. Ya. Fas'au la dzikrillah. Zikrullah ni maksudnya dia luas. Al-Quran pun zikrullah juga. Salat, apa saja amalan-amalan yang mengingatkan kita kepada Allah, itulah zikrullah. Sebab itu dalam hadis disebut majlis khalaqatu dzikri, halaqah zikir. Maksud halaqah zikir ni adalah majlis ilmu. Jadi kita datang majlis ilmu ini pun berzikir juga, dapat pahala berzikir. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut ya, orang yang datang majlis ilmu ni kana lahu ka ajri hajjin taman hajjuhu. Mereka yang datang majlis ilmu ni, maka Allah bagi dia ganjaran seumpama dia mengerjakan haji yang sempurna. Besar pahalanya. Jadi zikir ada yang memang memerlukan kepada wuduk, memerlukan kepada spesifik tertentu ya, macam solat, orang dalam keadaan berhadas tak boleh, orang dalam keadaan berhadas besar tak boleh. Kalau wanita dalam keadaan haid tak boleh. Tetapi ada yang zikir yang ringan boleh dilakukan walaupun dalam keadaan berhadas besar. Macam contoh tadilah, berzikir bagi wanita haid, subhanallah subhanallah. Jadi ada orang wanita ni dia rajin bangun malam, tiba waktu haid saja dia tak bangun malam dah. Cuma ulama-ulama kata ada solusi dan ada ibadah yang memang tidak terhalang. Apabila wanita dalam keadaan haid, dia boleh bangun malam pukul 3, pukul 4 pagi, dia boleh menghidupkan malam tu dengan ibadah. Dia berzikir, ya, pakai baju sopan-sopan sikit ke apa ke, tutup pakai pad betul-betul, lepas tu pegang tasbih, zikirlah selawat 1000 kali sampai subuh kalau jenis bangun malam lah kan. Jadi ini satu solusi bagi ya, bila kita sebut tentang tahajud ni, iaitu qiyamul lail. Qiyamul lail menghidupkan malam, mendirikan malam tu dengan ibadah. Jadi dia umum, dia bukan sahaja kita mesti beribadah tetapi baca Al-Quran kalau orang yang tak nak sembahyang sunat. Tapi memang pada hakikatnya apa yang Nabi SAW lakukan itu adalah solat sunat, iaitu solat sunat witir ataupun solat sunat tahajud. Jadi kalau wanita yang tidak dalam keadaan haid, dia boleh ada option. Dia nak banyakkan baca Al-Quran ataupun dia nak solat. Tapi sekurang-kurangnya witir jangan ditinggalkan, 3 rakaat. Contoh dia bangun pukul 4 pagi, dia baca Al-Quran sampai pukul 5. Pukul 5 baru solat witir, lepas tu dia sambung baca Al-Quran. Tak apa ya. Tapi kalau wanita yang dalam keadaan haid, dia tak boleh nak baca Al-Quran sebab niat baca Al-Quran dengan niat baca Al-Quran, kecuali niat dalam keadaan berzikir. Dan kalau dia nak baca Al-Quran niat zikir sekalipun, tapi bukanlah satu tuntutan, sebab dia bukan satu keperluan yang mendesak seperti ustazah-ustazah yang nak mengajar Al-Quran.
ataupun hafizah nak mengulang Al-Quran. Jadi dia ada option yang lain, dia boleh membaca Al-Quran, dia boleh berzikir yang lain. Dan begitu juga ada hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata ketika dia dalam keadaan haid, Nabi duduk ataupun berbaring di atas riba Sayyidah Aisyah. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim, iaitu Nabi SAW berbaring di atas ribaan Sayyidah Aisyah sambil membaca Al-Quran. Dan Sayyidah Aisyah kata, aku mendengar bacaan Nabi SAW. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa Sayyidah Aisyah ni dia tak boleh baca Al-Quran, tetapi dia mendengar Nabi membaca Al-Quran boleh. Sebab mendengar baca Al-Quran ni sama pahala macam kita membaca. Cuma perbandingan antara membaca dan mendengar lebih afdal kalau kita baca sendiri. Tapi kalau kita malas sekalipun, contoh setiap malam kita tak pernah miss bacaan surah Al-Mulk. Tiba-tiba malam ni rasa malas pula, tak ada mood. Paling tak pun kita tak nak miss, kita nak elakkan daripada azab kubur, kita tak nak tinggalkan fadilat setiap malam membaca surah Al-Mulk. Tiba malam tu penat sungguh. Kalau tak larat pun, kita buka YouTube, carilah mana-mana qari, kita pun dengar bacaan dia. Kita dengar betul-betul, kita dapat pahala seolah-olah kita membaca Al-Quran. Seperti mana dalam hadis Nabi pernah meminta Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran. Nabi nak dengar bacaan tu. Sebab Nabi suka dengar bacaan Ibnu Mas'ud sampai Nabi menangis. Ini menunjukkan bahawa tentang ibadah mendengar Al-Quran itu adalah ibadah yang disunatkan, kita mendapat pahala. Jadi wanita dalam keadaan haid, dalam keadaan berjunub, dia tak boleh membaca Al-Quran, tetapi dia boleh mendengar Al-Quran. Bahkan guru-guru kami kata kalau orang perempuan ataupun sesiapa, bukan orang perempuan, orang lelaki sekalipun, dia dengar Al-Quran daripada Alif Lam Mim sampai surah An-Nas, dia dengar betul-betul. Dia dengar betul-betul tu dapat pahala macam dia baca Al-Quran. Tapi dengar betul-betul lah, tapi jangan dengar sambil tengok TV, dia tak jadi. Dengar betul-betul, kita duduk sambil dengar, walaupun tak faham sekalipun, pun dapat pahala seolah-olah kita membaca. Jadi kalau kita sambil dengar sambil tengok TV, tak jadi. Mata kita, hati kita dekat TV. Hati kita bukan pada Al-Quran. Saya dengar baca Al-Quran ni, dengar apa? Main game. Tak jadi. Dia pergi senapang tu yang sedap tu, berlari tu, Al-Quran tak ke mana, tak ada. Jadi ataupun kita sisipkan dengan amalan-amalan yang tidak boleh attract hati kita daripada mendengar Al-Quran. Maksudnya dia tak boleh lari kan. Contoh kita drive kan, kalau kita drive kita masih boleh dengar, kita boleh menghayati. Sebab drive tu benda yang dah biasa, benda yang dia tak boleh nak pesongkan hati kita daripada mendengar tumpuan Al-Quran. Macam contoh dekat dapur, mak-mak kita, isteri-isteri kita tu potong sayur sambil dengar Al-Quran. Sebab memasak tu bukanlah satu kerja yang boleh pesongkan hati dia untuk tidak tertumpu pada Al-Quran. Sebab benda tu kecil, benda tu. Tapi kalau benda-benda besar, benda-benda yang melibatkan satu fikir, tafakur yang besar, macam tengok TV, nak menghayati filem tu, nak dengar host cakap apa, ini memang tak boleh, dia tak jadi. Kalau memandu ke naik motor ke sambil dengar ni ke, itu tak ada masalah. Boleh lagi, kita masih lagi mendapat pahala mendengar Al-Quran. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa setakat itu saja untuk malam ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah. Insya-Allah, mudah-mudahan panjang umur dan murah rezeki, kita bertemu pada tahun hadapan insya-Allah. Tahun 2024. Kita diizinkan untuk kita meneruskan pengajian ini, kita kupas lagi banyak hadis-hadis Nabi dan kita keluarkan lebih banyak mutiara-mutiara yang diambil daripada kalam dan sabdaan Nabi SAW. Jadi setakat itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.